Kenapa saya sebut benda ni? Baik. Dari Abu Sa'labah Al-Qasyani mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jin itu ada 3 jenis, iaitu yang pertama, jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. Nombor 2, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin yang wujud menyerupai ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang menetap dan berpindah randah daripada satu tempat kepada satu tempat. Hadis yang diriwayat daripada At-Tabarani. Baik, hadis ni menjelaskan kepada kita lagi apa yang dikatakan di sini. Jin juga sering berubah bentuk atau menjelma menjadi anjing hitam. Dalam satu hadis riwayat Abu Qilabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku memerintahkan membunuhnya. Tetapi aku takut memusnahkan satu umat. Kerana itu bunuhlah setiap binatang hitam, anjing hitam di antaranya, sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni menjadi dalil kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada 3 golongan jin. Siapa yang nak rujuk hadis yang saya baca ni, boleh rujuk kitab Perubatan Islam, Al-Quran dan Sunnah oleh Profesor Datuk Dr. Harudin, jilid 2. Boleh rujuk situ ada dalam tu. Hak saya baca ni. Jadi Nabi kata jin ni ada 3 golongan. Dan yang saya sampaikan tadi, yang berupa anjing hitam, serigala hitam, ular hitam, kalajengking, Nabi dah beritahu. Yang mana kalau ada kategori, itulah tanda-tanda dia. Jadi tolong ingat, perkara ini tak mustahil berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya di akhir zaman ini. Kerana akhir zaman ni manusia nak cepat, nak tunai hajat supaya Allah Ta'ala perkenankan hajat dia. Tak kira dosa, tak kira pahala dah. Baik, iblis syaitan ni lah, jin lah yang melakukan sihir yang saya sampaikan tadi. Manusia ni tak pandai nak buat direct, nak masuk badan manusia, manusia nak masuk badan manusia mana boleh. Tapi iblis syaitan boleh masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang disebut oleh Abu Dardar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis syaitan jin boleh masuk melalui liang-liang roma manusia. Dan rongga-rongga manusia, liang roma ni satu, rongga-rongga manusia, mulut, hidung, telinga, ini rongga yang besar. Sebab itulah nak beritahu kepada kita yang mari melani, kalau kita menguak, tutuplah mulut, rongga mulut ni. Sebab sihir santau jin syaitan masuk ke dalam badan kita melalui mulut. Bila mana kita menguak, tak tutup mulut. Tapi kita dah biasa, betul tak? Bila menguak pagi, dia nganga siapa nampak gigi pasu. Tak tutup mulut. Allah, sakit tayallabi. Tahu tak kenapa tayallabi? Tayar kereta sorong, tayar kereta tolak. Orang Terengganu panggil tayar kereta labi. Baik, nak beritahu kepada kita, ingat, bila saat kita menguap, tutuplah mulut, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim paling kurang. Jangan menguap nganga tak tutup, iblis syaitan jin masuk. Yang kedua, ramai orang Islam akhir zaman terlepas pandang. Bila mana masuk dalam tandas, tidak tutup kepala. Tak tutup kepala. Hari ini menjadi kebiasaan. Berbeza dengan zaman ayah kita dulu, mak kita dulu, tok ki, tok wan kita dulu. Orang dulu nak masuk tandas, kalau orang tua dulu, dia buat kain dilipat. Orang puan dia berlipat kain, dia bungkus. Orang lelaki pernah tengok ada orang tua dulu, dia ambil penyebok tu. Penyebok dekat masjid dia tutup pakai nak masuk tandas. Sebab apa dia orang buat gitu? Sebab dia faham tandas ni tempat iblis syaitan.
Jadi setiap kali kita masuk, jika sekira tak baca doa untuk masuk tandah, kita diludah oleh iblis syaitan. Jadi tolong ingat. Dan perkara ini juga menjadi suatu yang kita kena teliti, terutama di akhir zaman ni. Dan lagi orang perempuan, saya nak sebut pada malam ni, tolong ingat dan jangan amal perkara ni. Banyak berlaku yang saya cek berlaku sihir dan gangguan-gangguan iblis syaitan. Orang perempuan kalau basuh baju dah kering, kalau di ampayan jangan sampai waktu maghrib tak angkat lagi. Ni punca berlaku benda ni. Baju dalamnya, seluar dalamnya, colinya, pakaian dalamnya, kain dia, baik pakaian dalam suami, dia basuh pagi, sidai di ampayang, maghrib tak angkat lagi. Ni salah satu punca berlaku. Jangan main-main. Iblis syaitan ambil peranan melalui pakaian. Sebab itulah akhir zaman sebahagian sihir orang buat dengan baju kita. Orang perempuan pernah terjadi lelaki menyihir dia mengguna pakaian dalam dia. Hantar kat atas bomo terus jadi. Ni sebab itulah jangan sidai sangkut pakaian sampai maghrib tak angkat lagi. Bahaya. Yang seterusnya banyak terjadi juga dalam masyarakat kita. Bila pinggang makuk yang diguna waktu siang hari, tolong ingat orang perempuan, duduk dalam singki dengan kuah gulainya, dengan bekas gorengnya, dengan bekas minyaknya, bekas pelantanya, bekas budunya, terbuka, dibiarkan daripada siang hari sampai malam, sampai keesokan pagi tanpa membasuh. Ini juga menjadi satu peluang dan ruang untuk iblis syaitan. Jangan main-main. Banyak berlaku tempat ni yang tak faham. Sebab ingat kalaulah ada setengah orang tu dia kata, Ustaz, saya letih, siang hari saya bekerja, malam tak sempat nak basuh pinggang, ada tak cara Ustaz? Baik, saya ajar malam ni. Dengar baik-baik orang perempuan, dapat ilmu malam ni. Siapa yang mari untung dapat ilmu, saya nak beritahu. Kalau orang perempuan yang bekerja tak sempat nak basuh pinggang mangkuk yang banyak dalam singki, cara dia ada. Cara dia telungkupkan bekas tu, jangan terbuka. Boleh orang perempuan bekas pinggang mangkuk kuali periuk belanga tadi, kalau tak sempat basuh, pastikan dia tertiarap, tertutup ke bawah, jangan terbuka ke atas. Kalau buat macam tu tak apa. Jangan biar terbuka. Kalau malah tak sempat nak basuh, kena tutup dulu, terak. Orang Terengganu panggil terak dulu, telungkupkan dia supaya tidak menjadi tempat ludah ataupun dijilat oleh iblis syaitan jin pada sisa-sisa makanan kita yang tak basuh. Jadi fahamlah kita dalam skop kehidupan kita ni, sihir santau banyak berlaku. Baik, jelas tanda-tanda dah jelas pada rumah, tanda-tanda saya dah bagi tahu pada badan. Apa barang, apa benda yang di dalam unsur sihir ni, barang apa yang digunakan untuk buat sihir. Antaranya ialah ni, tolong ingat ni, mentol Kalimantan panjang ni dipecahkan, dihancur lumat-lumat, akan jadi salah satu barang sihir. Yang kedua, bulu keluli, gonyoh pula Terengganu. Saya tak boleh laju-laju ngak bahasa Terengganu tu baik. Bulu keluli yang cuci periuk belanga tu, bulu besi tu, itu juga barang sihir. Bila dia buat gunting kecil halus-halus, tiba-tiba ada badan kita. Tepuk dengan daun nangka, jatuh benda tu. Pernah berlaku. Nombor satu, kaca lampu Kalimantan. Yang kedua, bulu keluli. Yang ketiga, barang-barang yang selalu saya jumpa sihir dalam masyarakat kita, iaitu jarum. Sama ada jarum peniti yang ada kepala tu, ataupun jarum jahit tangan, ataupun jarum yang untuk orang guna cemat sesuatu hadiah, ataupun suatu benda yang menjadi hiasan, yang jarum peniti yang tak ada kepala tu. Itu antara ranking paling tinggi unsur barang-barang sihir yang ada sekarang. Untuk makluman, yang ketiga jarum ni,
saya pernah merawat seorang perempuan daripada Temerloh, Pahang. Waktu tu di pondok saya, setelah saya baca ruqyah, jarum keluar kat leher ni, bayangkanlah, live. Bukan keluar dengan cara terhijab, bukan keluar dengan cara disebalik, tak ada. Live terus, nyata depan orang terus, boleh tengok. Yang pertama, jarum dia keluar ni, ikut leher dia. Satu. Lagi saya baca ayat Quran sampai dekat ayat kursi, akhir ayat kursi, saya ulang 11 kali. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu, sampai 11 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiba-tiba keluar jarum yang kedua, bahagian tulang belakang pinggang. Saya baca ruqyah waktu tu sebab pesakit perempuan, nasib baik waktu tu mak saudara dia, mak menakan dia mari, dan nasib baik juga pesakit tu kebetulan isteri saya ada. Jadi isteri saya tolong tarik jarum tu keluar daripada pinggang tulang belakang. Dua. Yang ketiga, saya baca lagi ayat Quran, ayat ruqyah syifa. Tiba-tiba keluar jarum yang ketiga daripada kaki dia. Keluar dari kaki dia, tarik di antara celah ibu kaki tu, keluar jarum. Baik, saya tengok setelah 3 batang jarum keluar daripada badan dia, dia masih menanggung sakit. Aish, saya kata mesti ada lagi jarum ni. Lalu saya baca doa pembuka kunci sihir. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik, wansur alaina warahmatik, wa zakkirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Bila saya baca doa ni, daripada 3 batang jarum tadi, tiba-tiba perempuan ni mengadu pada mak manakan dia. Makcik, saya berasa sakit bahagian kemaluan. Allahu Akbar. Saya kata, ni lah paling romek. Saya kata, makcik tolong tarik, saya akan paling ke belakang. Saya akan letak tangan, saya akan paling belakang. Makcik tolong tarik benda tu keluar. Ustaz sakit ustaz. Ustaz sakit ustaz. Saya kata sabar. Terus dengan selawat Nabi. Tiba-tiba ustaz, saya rasa benda tu nak keluar, bergerak dekat kemaluan. Tiba-tiba mak saudara, mak nak menakan dia, nampak kepala jarum tu dah keluar. Lalu mak menakan dia, tarik keluar jarum tu daripada kemaluan dia. Tapi bukan pecah seluar baju lah. Faham ni? Dalam keadaan pakai yang menutup aurat, tapi kita nampak jarum tu. Jadi dia keluar dari sisi kain tu, tarik direct. Bukan kata kena telanjang, bukan kata kena buka pakaian, tak. Cara saya jaga aurat, dan saya tak akan pegang sentuh perempuan melebihi batas aurat. Sebab tu kena ada mahram. Pesakit perempuan kena ada mahram dia. Senang, kita tak payah tu, kita suruh keluarga dia buat. Kita baca ruqyah. Baik, jarum yang keempat keluar dari kemaluan. Allahu Akbar. Mak saudara dia tarik sampai menitiskan air mata. Ustaz, sanggupnya je buat macam ni. Setelah keluar 4 batang jarum, barulah dia ni dalam keadaan lega, bertenang. Allahu Akbar. Ni pengalaman saya. Dan ingat, ni nombor 3, jarum. Baik, yang keempat, banyak sangat dalam masyarakat kita ni menggunakan sihir untuk nak bagi orang sakit, nak bagi orang terlantar. Apa dia lagi? Nombor 3 jarum. Nombor 4 apa? Miang rebung buluh. Dia ambil dekat buluh tu, perdu buluh yang apa ni, yang baru tumbuh tu, dia panggil rebung lah. Rebung tu dia ada bulu dia banyak. Dia kikih tu. Ambil apa ni, miang rebung tu untuk buat sihir. Ni yang keempat. Dan yang seterusnya lagi, yang paling banyak saya jumpai, top dalam masyarakat itu, top ni maknanya ranking tinggi, iaitu minyak mati bunuh. Ni minyak mati bunuh. Ada ke ustaz? Ya, cuba buka search kat internet, ada jual ini internet. Astaghfirullahalazim. Itulah akhir zaman. Bila benda tu dimudahkan, disalahguna dalam kehidupan kita, ada jual dekat internet. RM800 sebotol, RM2,000 sebotol. Yang paling mahal RM5,000 sebotol.
Garanti dia kata, kalau calik, sekali calik, terus kena. Allahu Akbar. Ni, minyak mati bunuh. Lepas tu orang tanya, dah ustaz, daripada mana dapat minyak mati bunuh yang mudah sangat? Okey. Negara ataupun tempat munculnya minyak mati bunuh ni ialah Thailand. Kok minarai yum umning kon laimil olalai. Maknanya Thailand ni terkenal tok sami dia tukang buat minyak mati bunuh. Allahu Akbar. Sebab apa saya boleh cerita nombor 4 ni? Saya pernah merawat seorang bomoh hebat yang telah bertaubat, yang telah meninggalkan kejahatan dia dulu dan ikut saya sekarang. Dia dulu tukang buat minyak mati bunuh, sekarang dia telah bertaubat ikut saya sekarang. Dia cerita pada saya macam mana nak buat minyak mati bunuh tu. Terbalikkan mayat itu, kepala ke bawah, kaki dipasung di atas, bakar dagu ni dengan lilin merah. Lilin merah ni selalu ada dekat rumah sembahyang orang kafir. Tokoh Buddha, Cina, India mesti ada lilin merah yang besar tu. Lilin itulah yang diguna layu ni. Panaskan bahagian dagu sehingga keluar minyak. Tu diterbalikkan kaki ke atas untuk ambil ni air daripada dagu, bertitik dia akan tadah. Masya Allah, sampai tahap tu sekali sekarang. Sebab tu saya kata, hari ni bukan kita pandai buat sihir, oleh kerana benda tu dijual, kita beli terus kita buat. Tu yang jadi semakin mudah. Allahu Akbar. Yang seterusnya, okey, lepas minyak mati bunuh apa? Abu mayat. Abu mayat ni cukup banyak. Sebab apa? Setengah agama tu bila mati dia orang, dia bakar, abu tu dimasuk dalam pasu, disimpan tepat dia, bilik dia. Abu mayat ni cukup famous, cukup banyak dalam masyarakat kita buat sihir. Sebab sebahagian agama tu dia bakar mayat, dia simpan abu dan pasu. Abu ni lah salah satu yang digunakan bahan untuk sihir dalam masyarakat kita mutaakhir ini. Sebab itulah pernah saya jumpa orang lelaki yang terpijak abu mayat depan rumah dia. Orang perempuan yang pernah terkena minyak mati bunuh, sehingga sakit tu cepat, sehingga dia menanggung sakit tu, pergi hospital buat medical check up. Doktor mengesahkan tak ada penyakit, normal. Doktor mengesahkan normal, tak ada penyakit, tapi dia menanggung sakit yang amat sangat, sampai tak boleh tidur malam. Ada satu kes tu terlibat dengan pertahanan Malaysia. Saya berobat, salah seorang yang berjawatan besar di Malaysia ni. Waktu saya sampai di rumah dia tu, dia dah menggigil macam orang Parkinson. Waktu saya pergi dengan kapal terbang, sebab dia pesakit di Kuala Lumpur, saya naik flight Kuala Terengganu terus sana. Sampai di rumah dia menggigil. Sebab apa dia menggigil? Saya tanya dia, Tan Sri, kenapa ni menggigil ni? Ustaz, minta maaf, saya terpaksa makan pil tidur tiap-tiap malam. Saya tak boleh tidur Ustaz. Bila saya makan pil tidur, saya tutup api bilik saya tidur, lembaga hitam macam kelawar Batman akan terjun menerkam dada saya sehingga saya lemas, tak boleh bernafas. Ni pernah terjadi pada seorang Tan Sri. Sampai dia makan ubat tidur tu dah 2 minggu menunggu giliran untuk dapat merawat dengan saya. Dia macam Parkinson sebab dia punya dos obat tidur tu kuat. Dia menggeletar ni, tak tidur. Yang tu tak boleh tidur Ustaz, tutup api, lembaga macam kelawar Batman akan terekam pada dada dia akan lemas, tak boleh bernafas. Allahu Akbar. Bila saya baca ruqyah Tan Sri ni, apa yang jadi? Tan Sri tumbang. Lepas dia tumbang, apa yang jadi lepas dia tumbang? Pakaian yang dipakai tu peluh keluar berlendir. Masya Allah. Dia bukan kerja berat. Saya duduk atas sejadah, saya hanya baca ruqyah, dia duduk atas sejadah. Bila dia tumbang, keluar daripada badan dia peluh serta lendir. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada suara yang bercakap, aku tak puas hati
Sepatutnya aku yang jadi ketua. Baru saya tahu rupanya ada sihir. Aku tak puas hati. Sebab aku yang sepatutnya jadi ketua. Bila saya faham bahasa jin ni, saya kata mesti ada kawasan sekitar rumah Tan Sri ni. Saya arahkan pembantu saya, cuba tengok depan pintu pagar rumah dia. Ada pokok pinang hiasan warna merah. Saya kata cuba gali, saya nampak ada benda di situ. Lepas digali oleh beberapa orang polis yang dibantu dengan pembantu saya, bawah tapak pokok pinang hiasan merah tu, saya jumpa minyak mati bunuh dalam botol. Allahu Akbar. Patutlah Tan Sri sampai menggelumpuk. Lepas saya jumpa minyak mati bunuh botol ni, saya tanya Tan Sri ni, Tan Sri, dah berapa lama Tan Sri sakit? Ustaz, saya dah sakit ni 2 minggu. Isteri saya dah meninggal. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya tak sempat dengan saya. Isteri dah meninggal dulu waktu tu. Waktu saya begitu, isteri dah meninggal. Terkejut saya. Dan dengan cerita ni lah saya nak beritahu, sihir ini ada 3 kategori, 3 peringkat. Peringkat yang pertama sihir, dia berlaku dalam konteks menggugat, mengganggu. Ni sihir nombor 1. Sihir peringkat pertama, dia dalam peringkat mengganggu, menggugat. Contohnya, berlaku dalam kita orang yang bekerja dengan kerajaan. Bila nak pergi kerja, sakit. Duduk kat rumah, sihat. Nak pergi office, nak pergi pejabat, sakit. Ini yang dimaksudkan level pertama. Dia ganggu, dia gugat kita, dia tak nak bagi kita pergi kerja. Ini sihir level pertama. Banyak sangat sekarang ni. Sampai pergi cek hospital ni, pakar ni, tak ada penyakit, sihat. Doktor cakap. Tapi dia mengalami masalah yang pelik. Duduk di rumah sihat, niat nak pergi kerja je, sakit terus. Allahu Akbar. Tolong ingat jangan ada dalam masyarakat kita ini. Asal sakit hati dengki orang, buat sihir, jangan. Pernah berlaku kepada seorang menteri. Kisah ni berkait menteri-menteri saja ni. Tapi saya tak boleh sebut nama lah. Saya kena jaga juga aib dia. Kisah ni berlaku pada seorang menteri. Daripada rumah dia nak pergi pejabat ke Putrajaya, masuk sepadang Putrajaya terus sakit. Sampai disuruh driver dia patah balik. Berkali-kali begitu. Masuk sepadang sakit. Duduk rumah sihat, nak pergi pejabat sakit. Sehingga kan SU dia telefon saya. SU dia minta, Ustaz Pim boleh datang nak pejabat. Saya insyaAllah, saya cuba aturkan. Bila saya pergi ke pejabat dia, Allahu Akbar, terkejut saya. Sebab atas meja menteri tu ada kalender. Yang dibelek tu. Selai-selai. Januari, Februari, Mac, April. Selai-selai tu sebulan. Ada kalender. Saya terpandang kalender tu di atas meja menteri ni. Saya ambil. Bila saya ambil kalender tu, saya balik 1, 2, 3. Pada helaian kalender itu ada benda yang berminyak. Ada benda yang basah berminyak. Masya Allah, saya kata benda ni. Saya pun baca, Allah maftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Ya Allah, bukalah pintu kunci alam ghaib. Bila saya baca ni, nyata pada kalender tadi minyak mati bunuh. Allahu Akbar. Kesian menteri ni. Waktu saya rawat dia, Allah, sampai muka kena bakar, panas. Terkena minyak mati bunuh. Sekarang alhamdulillah selamat sihat. Nak menceritakan apa yang saya cerita ni, ini realiti terjadi sekarang. Cumanya mungkin orang Penang ni tak pernah berdepan sebab tak pernah berjumpa dengan pengkuliah yang dedahkan kes ni. Tapi saya hari-hari terlibat di Malaysia ni macam-macam kes. Sampai Arab Saudi ada telefon. Nurse Messi yang bertugas di hospital Arab Saudi telefon saya. Ustaz, tolong Ustaz, saya bertugas di hospital Riyadh. Di sini banyak gangguan Ustaz. Allahu Akbar. Nak beritahunya, nak jawab soalan tadi. Orang duk cakap, Ustaz, zaman moden, zaman canggih mana ada? Ustaz, zaman globalisasi internet, mana boleh percaya benda mistik, benda tahyul? Malam ni saya jawab.
sebenarnya semakin akhir zaman semakin banyak. Dengan sebab kejahilan kita, dengan sebab kita ni nak cepat capai hajat, tak fikir dah dosa pahala. Allahu Rabbin.